Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita mulakan kelas ulang kaji kita dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami pintu ilmu dan kebijaksanamu dan limpahilah ke atas kami daripada khazanah rahmatmu. Wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jadi kita mulakan dengan ulang kaji set soalan yang adalah. Okey, kita mulakan dengan set soalan yang kita ambil daripada DCC 2082 untuk dijadikan sebagai bahan ulang kaji. Set ulang kaji ni saya akan bagi dalam attachment lah, di mana letaknya dalam saya ambil daripada Google search. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama, bahagian A dan soalan pertama. Okey, bahagian A soalan pertama ni, okey, list 5 modern surveying instrument. Okey, dalam modern surveying biasanya kita ada beberapa alat yang telah majulah daripada theodolite. Okey, kita mula kepada total station. Lepas tu kita ada GPS. GPS tu menggunakan satellite. Okey, kita ada dan beberapa EDM. Dan beberapa alat yang lebih canggih lah. Okey, soalan kedua. Okey, explain briefly 5 term used in leveling. Terangkan dengan ringkas 5 istilah yang kita gunakan dalam ukur aras. Kita telah belajar dalam ukur aras ni dalam bab yang kedua. Itu term yang ada dalam ukur aras. Jadi kita rujuk kepada nota yang ada. Okey, ini adalah term yang ada dekat dalam ukur aras. Okey, term-termnya. Okey, apa kita namakan sebagai benchmark? Okey, apa yang kita namakan sebagai station? What is reduced level? What is the backside, foresight, intermediate size, change point dan height of collimation? Okey, apa itu datum? Datum biasanya kita rujuk kepada kita punya aras purata laut. Okay, station yang kita buat adalah station piket yang kita mula daripada point. Itu kita namakan sebagai station. Okay, reduce level kita dapat daripada kita assume dan kita dapatkan daripada calculation ataupun kita dapat asalan daripada temporary benchmark adalah datum yang kita dapat daripada aras purata laut. Okey, backside adalah bacaan pertama yang kita ambil bagi siri dalam satu siri. Dan foresight adalah last reading yang kita ambil sebelum kita alihkan kita punya untuk siri seterusnya. Okey, intermediate side adalah bacaan di antara backside dan foresight. Change point adalah titik yang kita ambil, point tersebut kita ambil bacaan untuk foresight untuk siri sebelum dan backside untuk siri selepas. Dan of collimation adalah bacaan reduce level, kita tambahkan bergantung kepada bacaan backside. Okey, kita tengok kepada soalan seterusnya. Okey, kita pergi soalan 1C. Okey, soalan 1C ni adalah soalan calculation. Okay, data of leveling survey given in table E1. Calculate rise and fall method, reduce level and arithmetic checking. Jadi daripada table jadual
A1 ni, kita kena kira rise and fall, reduce level dengan arithmetic checking. Jadi kita kena buat arithmetic checking kat sini lah. Okey, jadi saya copy gambar ni masuk ke dalam template lah. Sampai kita boleh buat ulang kaji dan calculation yang ada. Kita pergi. Okey. Ini bacaan dia yang kita dapat tadi. Okey, seperti saya ingatkan lagi sekali. Dalam soalan ni dia suruh kira rise and fall, reduce level dan arithmetic checking. Okay. Seperti kita telah buat ulang kaji sebelum ni. Okey, dalam calculation ni ada 6 perkara yang perlu kita buat. Okay. Okey. Bermula daripada calculate rise and fall. Lepas tu kita calculate untuk reduce level. Dan lepas tu kita peringkat ketiga kita buat arithmetic checking. Arithmetic checking kita akan dapatkan jumlah backside tolak dengan jumlah foreside. Kita dapatkan jumlah rise column rise tolak dengan column fall. Okey, lepas tu kita dapatkan beza antara first reduce level tolak dengan last reduce level. Jika ketiga-tiga nilai ini adalah sama, makna kita punya arithmetic checking telah dibuat dan kita nyatakan bahawa kita punya pembukaan adalah betul. Okey, peringkat yang keempat kita akan buat correction jika diperlukan correction. Jadi kita kena buat correction depend kepada berapa siri yang ada dalam pembukuan tersebut. Okey, peringkat yang kelima kita kena kira calculate final reduce level. Daripada correction kita dapatkan final reduce level. Dan lepas tu baru kita compare kita punya value true error dengan permissible error. Okey, dalam soalan soalan A3 ni, A1-3 ini, dia cuma suruh kira rise, fall and reduce level saja. Jadi correction ni kita tak payah buat lah. Okey, jadi kita mulakan. Okey. Macam mana kita nak tu dalam fieldwork ni berapa siri yang ada? Okey, macam mana kita nak tentukan bilangan siri yang ada? Depend kepada kita punya bilangan backside. Berapakah bilangan bacaan yang ada pada backside? Ada 1, 2. Jadi kita tahu adalah 2 siri. Ataupun okey, dalam satu siri mesti ada satu backside, satu foreside dan yang tengah-tengah ni adalah intermediate side. Bagi memudahkan saya untuk menerangkan dekat kamu, jadi saya colourkan bagi siri pertama. Okey, siri pertama saya colourkan. Okey, dalam satu siri mesti ada satu backside, ada satu foreside. Jadi ini adalah intermediate side. Ini siri yang pertama. Okey, untuk siri yang kedua saya tukar kepada colour biru. Okey, dalam siri yang kedua, okey, dalam satu row yang sama. Okay, sebab tu di sini dinamakan change point. Change point maknanya dalam satu session kita ambil satu bacaan untuk foreside untuk siri sebelum dan kita ambil bacaan untuk backside untuk siri selepasnya. Kita namakan sini sebagai change point. Jadi bagi siri yang kedua kita ada satu backside. Kita tutup dengan satu foreside dan bacaan yang tengah-tengah ni adalah intermediate side. Jadi dalam fieldwork ni kita mula dengan TBM 1 kita dah tahu nilai dia dan TBM 2 pun dia telah diberi nilai dia. Jadi ini dinamakan sebagai closed traverse lah. Jadi sebelum tu kita kena tahu berapakah jumlah siri dalam fieldwork bagi soalan ini. Kita ada 2. Okey, macam saya colour ni ada 2. Ada satu warna hijau, satu siri dan siri kedua adalah berwarna biru. Ataupun kaedah yang lebih senang, kita tengok berapakah jumlah baca, berapakah bilangan baca yang ada untuk backside, ada 2. Jadi kita tahu adalah 2 siri. Okey, jadi peringkat yang pertama kita kena kira rise and fall. Okey, macam mana nak tentukan kaedah ni sama ada dia rise atau fall. Okey, kaedah dia, okey kita tengok bacaan sebelum. Biasanya untuk row yang pertama ni tiada bacaan rise and fall sebab kita dah tahu nilai reduce level bagi TBM adalah 33.2. Jadi yang kita perlu dapatkan adalah untuk row yang kedua ni. Dan seterusnya sampai habis. Okey, macam mana kita nak dapatkan rise and fall untuk yang kedua ni? Okey, backside bacaan sebelum
tolak dengan bacaan semasa, bacaan staff semasa, dapat nilai fall. Kalau dia positif, letak dekat positif. Kalau negatif, letak dekat negatif. Okay, begitu seterusnya. Bacaan sebelum, tolak dengan bacaan semasa. Kalau positif, kalau rise letak dekat positif. Kalau fall letak dekat negatif. Okey, untuk siri ni, tutup dia adalah intermediate side punya bacaan, tolak dengan foresight punya bacaan, dapat nilai rise ataupun fall. Untuk row ni telah selesai. Okey, untuk row seterusnya, okey, kita ambil bacaan sebelum. Bacaan staff sebelum adalah back side, tolak dengan intermediate side. Okey, lepas tu kita akan letak jawapan positif ataupun negatif. Okey, bacaan staff sebelum, tolak dengan bacaan cas semasa. Okey, bacaan staff sebelum, tolak dengan bacaan staff semasa. Okey, begitu caranya macam mana kita nak buat calculation untuk mendapatkan nilai untuk rise and fall. Okey, jom kita mulakan dengan macam mana untuk dapatkan nilai dia. Okey, nilai staff sebelum adalah 1.111, tolak dengan bacaan staff semasa 1.334. Okey, dia dah akan dapat nilai negatif. Okey, tak apa. Kita buat dulu semua pengiraan. Nanti yang negatif nanti baru saya alihkan kepada kolom yang sebelah kanan. Okey, bacaan staff sebelum. Okey, 1.334. Tolak dengan 1.23. Okey, yang besar tolak yang kecil mesti positif. Okey, bacaan staff seterusnya nak tentukan rise and fall 1.23. Tolak dengan 1.330. Okey, negatif juga. Okey, bacaan staff seterusnya 1.654. Tolak dengan bacaan staff semasa 1.75. Okey, dapat negatif 0.006. Okey, bacaan staff sebelumnya 1.75. Tolak dengan 2.001. Okey, dapat negatif 0.251. Dan yang akhir sekali, bacaan staff sebelum 2.001. Tolak dengan 0.2091. Okey, dapat negatif. Okey, dalam keadaan ini kita dapat dua nilai positif. Satu saja nilai positif, yang lain negatif. Jadi ini nilainya saya terpaksa Okey, jadi kita tahu kat sini semua nilai adalah nilai dia mesti dalam 3 titik puluhan. Sebab dalam baca asal biasanya dia lebih tepat kepada mm. Okey, kita dah dapat dah. Okey, ini kolom untuk positif, ini adalah kolom untuk negatif. Okey, kita dah selesai dah peringkat A, kira rise and fall, dan kita mula kira pula untuk reduce level. Okey, untuk kira reduce level ni, kita tengok TBM, datum andaian kita, datum ketinggian yang kita telah ketahui adalah TBM 1 pada ketinggian 33.2. Untuk dapatkan reduce level DA, station A. Okey, reduce level. Okey, reduce level. Okey, reduce level sebelum ditolakkan sebab dia dekat fall, kita kena tolak, jadi letak nilai, dapatlah bacaan reduce level A. Dapat reduce level A. Okey, begitu juga kat sini, dapat reduce level A tambah dengan reduce beza tinggi A dengan B adalah positif, ditambahkanlah. Sebab dia rise fall, rise adalah positif, kita tambah dapat reduce level B. Kita nak dapatkan reduce level C, berturutan gunakan reduce level B, tolak dengan beza tinggi antara B dengan C adalah fall, negatif, jadi kita kena tolakkan. Okey, begitulah seterusnya. Reduce level C tolak dengan beza tinggi CD, dapat reduce level D.
Okey, reduce level D tolak dengan beza tinggi DE adalah negatif 0.251. Dapat nilai reduce level E. Dan last kali nak dapatkan TBM2 sama ada betul ataupun tidak kita punya fieldwork kerja. Okey, reduce level E tolak dengan 0.09 dapat TBM2. Okey, jom kita mulakan dengan calculation pula nilai pula. Okey, sama dengan reduce level TBM1 tolak dengan negatif 0.223. Itu nilai dia. Okey, reduce level sebelum tambah dengan rise sebab dia dekat kolom positif jadi kita tambah, dia naik. Kita tambahkan dapat reduce level B. Okey, dapat reduce level C, reduce level B tolak dengan 0.01 dapat 32.981. Okey, reduce level D adalah reduce level C campur tolak dengan sebab dia berada di kolom fall, jadi kita tolakkan dengan 0.096 dapat reduce level D. Nak dapatkan reduce level E, reduce level D, bacaan reduce level sebelah atas tu. Okey, tambah dengan tolak dengan 0.291. Dan last kali bacaan reduce level sebelum tolakkan sebab dia fall, tolak dengan 0.09 dapat 32,544. Jadi sepatutnya kena lakukan correction sebab tak sama ni 542, ini 544, sini 542. Tapi dalam soalan ni dia tak suruh buat correction, tak payah buat. Okey. Kita dah jawab dah persoalan A, kira rise and fall. Dan persoalan B, dia suruh kira reduce level. Okey, bahagian C pula adalah dia suruh kira arithmetic checking. Okey, arithmetic checking ni dah settle, step yang ketiga. Dia suruh kira arithmetic checking. Dapatkan jumlah backside, kolom backside, dapatkan kolom foresight, dapatkan jumlah kolom rise, jumlah kolom fall. Dan last kali kita tolakkan first reduce level tolak dengan last reduce level. Okey. Jadi saya tunjukkan kat sini macam mana untuk menggunakan untuk mengira jumlah kolom untuk backside. Okey. Ni kolom untuk backside. Okey, foresight. Jumlah kolom rise. Ini adalah jumlah kolom fall. Okey, jadi kita dapatkan beza antara backside dengan foresight ni berapa beza je. Jadi backside tolak dengan foresight berapa beza je. Kita tengok kepada nilai saja positif dan negatif tidak diambil kira. Okey, kolom rise tolak dengan kolom fall. Okey, maknanya kita punya pengiraan ni semua dah betul lah. Buang dulu. Okay, lepas tu last kali dua bacaan dah betul dan last kali dalam arithmetic checking ni kita kena kira first reduce level dengan last reduce level. Jadi kat sini dapat 0.656. Sini pun dapat 0.656. Okey, adakah first reduce level dengan last reduce level ni dapat tak 0.656? Okey, sama dengan first mana ini first. Dan ini adalah last. Okey, jadi nilai dia adalah 0.6. Jadi semua nilai adalah sama, maknanya kita buat pengiraan ni adalah betul. Okey. Jadi kita ada step 1 dah selesai, step 2 dah selesai, step 3 dah selesai, 4, 5, 6 ni tak payah buat lah. Sebab dalam soalan tidak diminta. Okey. Selesai.
Okey, kita kembali balik kepada soalan. Okey, dah selesai soalan 1, A1, 2 dan 3. Okey, soalan 2. Okey, soalan 2. List two differences of geometric survey dengan plane survey. Okey, ini adalah dalam topik 1 dan telah ditanya dalam kuis lah. Okey, untuk soalan 2B, explain sequence of evaluation to setting up the theodolite. 10 markah. Jadi kena terangkan atau cara macam mana kita mendiri siap alat theodolite. Okey. Okey, kita nak diri siap alat ni ada dua jenis. Cara kita diri siap alat ni ada dua peringkat. Satu adalah permanent adjustment dan yang kedua adalah temporary adjustment. Okey, untuk permanent adjustment biasanya kita akan buat sekali saja sebelum kita gunakan alat tersebut. Tujuannya kita nak tahu sama ada alat kita dalam keadaan baik untuk fieldwork kita. Dan temporary adjustment, setiap kali kita pindah alat di atas stesen, kita kena buat temporary adjustment. Dan saya telah buat permanent adjustment. Saya dah bagi satu data untuk kalibrasi alat. Kita gunakan different test. Kita nak tahu jarak dia boleh diterima ataupun tidak untuk total station lah. Okey, dalam soalan dia tanya temporary adjustment. Okey, setiap kali kita kena diri alat di atas stesen, jadi kita kena buat 3 benda ni. Iaitu centering, okay, kita ada leveling dan kita ada focusing. Okey, centering adalah kita nak tunjukkan bahawa kita punya alat tu betul-betul di atas piket. Kalau alat dah betul atas piket, baru kita buat leveling. Leveling pastikan alat kita dalam keadaan horizontal ataupun mendatar di atas permukaan bumi. Jadi kita gunakan foot screen supaya kita punya alat tu dalam keadaan yang betul-betul mendatar di atas permukaan bumi. Dan yang ketiga, kita buat focusing. Focusing maknanya kita target. Apa target kita? Target kita adalah prism di atas stesen, yang stesen depan dan belakang. Jadi focusing kita pastikan nampak prism tersebut menggunakan kanta mata. Jadi bacaan barulah diberi jika kita dapat target dengan betul. Okey, itu adalah 3 perkara yang kamu kena buat semasa mendiri siap alat. Dan terangkanlah salah semua peringkat kerja dalam proses mendiri siap alat theodolite. Okey, 2C kita adalah calculation. Okey, ini adalah calculation mean bearing. Okey, dah 2C. Okey. Jadi kita mulakan. Okey, dalam fieldwork ini kita ada 5 stesen. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi dari stesen 2 kita pandang belakang dulu sebab kita dah tahu berapakah bearing bagi stesen 2, 1. Jadi backside kita adalah 2, 1 dan foresight kita adalah 2, 3. Okey, ni Syria ini adalah stesen yang pertama lah. Okey, lepas tu kita pindah alat ke 3. 3 kita pandang belakang dulu, backside kita adalah stesen 2. Dan foresight kita adalah stesen 4. Okey, begitu juga kita pindah alat dekat stesen 4. Kita pandang belakang dulu sebab kita dah tahu bacaan ke stesen 3. Dan kita pandang ke 5, 4 ke 5 untuk dapatkan bacaan bearing. Okey, untuk peringkat seterusnya kita pindah alat ke 4, ke 5. Pandang 4 sebagai foresight, backside. Dan foresight kamu adalah 1. Lepas tu kita pindah alat ke 1. Kita pandang belakang dulu. Backside kita adalah stesen 5.
Dan foresight kita adalah session 2. Jadi ini adalah terabas tertutup sebab ni session 1 ke 2 dan kita tutup dengan 2 ke 1. Kita mula dengan 2 1 dan kita tutup dia dengan 1 ke 2. Okey, untuk lebih mudah jadi saya terpaksa highlight. Jadi ini adalah bacaan staf untuk session yang pertama. Okey, yang kedua daripada 3 ke 2 dan 3 ke 4. Okey, lepas tu kita pindah alat ke 4. Okey, 3. Depan dia adalah 5. Okey, dari session 5 kita pandang belakang dulu 4, pandang belakang dulu 4 dan pandang hadapan kita adalah session 1. Okey, dari session 1 kita pandang belakang dulu 5 dan pandang depan dulu dan kita tutup 1 dengan 2. Jadi yang warna kuning ni session pertama, 2, 3, 4 dan 5 dan dia adalah tabel tertutup. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan nilai bagi yang tanda soal ni? Kita ada 10 sebab ada 10 markah, memang ada 10 jawapan yang perlu kita beri. Okey, jadi boleh saya mulakan dengan saya tandakan ini sebagai session A. Ini saya tandakan sebagai session A dan kita tengok bacaan bagi. Okey. Jadi kita tengok bacaan bagi backside 2 ke 3. Okey, jadi A macam mana nak kira dia? Okey, A dia kita tengok bacaan ini. Okey, beza antara kiri dan kanan adalah 180. Jadi kita nak kira mean dia. Jadi kita mulai dengan 156 darjah, 30 minit, 30 saat. Okey, tambah dengan berapa phase light untuk 2, 3. 3, 6 darjah, 30 minit, 10 saat. Tolak. Kenapa kena tolak? Sebab dia lebih 180. Kalau lebih 180 kena tolak. Jadi 180 darjah. Okey, nanti kamu akan dapat jawapan 156 darjah, 30 minit, 30 second campur dengan 156 darjah 30 minit 10 second. Nilai ni baru kita puratakan. Bila kita puratakan kita akan dapat 156 darjah 30 minit dan 20 second. Jadi nilai ni adalah jawapan bagi A. 156 darjah 30 minit 20 second. Okey. Saya? Okey. Jadi nilai yang ini, apa yang kita dapat pada mean bearing ni, kita boleh penuhkan nilai bearing bagi 2, 3. Ini session 2 ke 3. Foresight bagi session sebelum. Dia adalah backside bagi session selepas. Jadi nilai yang ini bawa ke sini. Jadi kat sini 156 darjah 30 minit 20 second. Okey. Kiri dengan kanan mesti beza 180. Kalau sini 156 sebab dia kurang 180. Jadi kena tambah lah. Jadi kat sini akan dapat 336 darjah. Minit dengan saat boleh je salin balik. Okey, petua dia cuba tengok kat sini. Ni 156, ni 156, ni 336, ni 336. Okey. Okey, untuk session 3 ke 2 dan 3 ke 4. Okey, dia suruh kira mean bearing 3 ke 4. Jadi ini saya tandakan sebagai B. Dan pengiraan dia saya bawa ke sebelah sini. Okey, dekat B.
Okey, cuba tengok nilai ni dengan nilai ni lah sebab kita nak kira main bearing 3 ke 4. Okey, jadi 185 untuk face left. 40, 10, campur dengan 5 darjah, 40, 50. Kalau dia kurang 180, sila tambah dengan 180 darjah. Kalau menggunakan kalkulator, pastikan 180 darjah ni kena tekan darjah minisan. Kalau tidak, dia akan keluar error. Okey, jadi kamu dapat nilai 185 darjah, 40 minit, 10 saat. Campur dengan 185 darjah, 40 minit, 50 saat. Dan nilai ni bahagikan dengan 2 sebab min kan. Okey, tekan kalkulator akan dapat 185 darjah, 40 minit, 10, 30. Jadi kita dapat nilai B adalah 185 darjah, 40 minit dan 30 second. Okey, nilai ni kita tulis di sini, penuhkan nilai kat sini 185 darjah. Oh, saya tukar color dulu. Okey, kita salin balik 185 darjah, 40 minit, 30 second. Beza kiri dengan kanan adalah 180 sebab ini lebih daripada 180. Tolak dengan 180, okay, akan dapat 5 darjah, 40 minit, 30 saat. Okay. Dan saya tandakan ni sebagai C sebab kita berada sekarang di stesen 45. Kita nak dapatkan min bearing bagi 45. Okey. Tengok kepada nilai face left dengan face right ni dan kita lakukan pengiraan lah. Okey, kita mula stesen C. Okey, dapat 3, 4, 2 darjah, 16 minit, 40 saat, 46 saat. Campur dengan 162 darjah, 16 minit dan 40 saat. Sebab dia kurang daripada 180, kena tambah dengan 180 darjah. Ni, nanti kamu akan dapat 342 darjah, 16 minit, 40 saat. Campur dengan 342 darjah, 16 minit, 46 saat. Lepas tu, kamu dapat nilai tu, kamu bahagikan dengan 2. Akan dapat nilai 342 darjah, 16 minit, 46 saat. Sebab nilai dia sama. Dia akan tulis kat sini 342 darjah, 16 minit dan 46 saat. Okey, kita bawa turun. Ini bearing untuk 45 dan untuk stesen seterusnya adalah 54. Jadi nilai ini kita tulis di sini 342 darjah, 16 minit, 46 saat. Sebab ini lebih daripada 180, jadi kita kena tolak. Kalau tolak akan dapat 162 darjah, 16 minit dan 46 saat. Okey, petua dia kalau sini 342, sini 342, satu nada dia akan bersilang. Okay, last kali nilai yang kita perlu dapatkan adalah main bearing stesen 51. Jadi ini saya tandakan sebagai D untuk tunjukkan kamu. Okey, D macam mana nak kira D? Tengok kepada face left 51 kita adalah 341 darjah.
5 minit 20 saat campur dengan 161 darjah 5 minit 25 saat. Sebab dia kurang daripada 180, jadi kita kena tambah 180 darjah. Jangan lupa tekan darjah dalam kalkulator. Tidak, nanti dia akan keluar error ya. Okay. Nilai dia 5 darjah. Dapat 141 darjah 5 minit 25 saat. Okay, nilai ni kita bagikan 2. Okay. Kamu akan dapat 341 darjah. 5 minit dan 25 saat. Okay. Okay. 5 minit dan 25 saat. Jadi kat sini jawapan D adalah 341 darjah 5 minit 25 saat. Jadi sebabkan markah dia 10, kalau boleh calculation ditunjukkanlah dalam pengiraan supaya kita tahu mungkin dia salah tekan, mungkin ni dia tertolak dengan 180 padahal kena tambah, kat sini dia pergi tambah padahal dah 336 pergi tambah. Jadi kalau biasanya untuk dapat 10 markah, kalau semua betul ni insya-Allah lah bernasib baiklah, tetapi kalau ada yang salah kita akan tengok dekat sini kat mana salah. Sekurang-kurangnya dapatlah setengah markah. Kita ada 10 markah, kita ada 10 poin. 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita go through kepada soalan seterusnya. Okey, bahagian B kita ada juga ada 4 soalan. Okey. Okey, soalan 1. Okey, nyatakan state 3 instrument used in leveling work. Apa alat yang kita gunakan dalam ukur aras? Jadi alat yang kita gunakan dalam ukur aras. Cahaya. Okey. Alat yang kita gunakan dalam ukur aras kita, okey ni. Okey, kita ada apa? Kita ada auto level. Kita ada tripod sebab kita nak dirikan auto level kita di atas tripod. Kita ada measuring tape sebab kita nak dapatkan distance. Okey, pelambat kita nak pastikan kita punya alat betul-betul di atas station. Okey, kita gunakan spirit bubble staff untuk pastikan kita punya staff dalam keadaan yang betul-betul tegak. Dan ni adalah staff, bacaan staff yang kita ambil. Kita ada 5, 2, 4, 6. Ada 6 alat yang kita gunakan dalam ukur aras. Okey, kita kembali balik kepada soalan. Okey, soalan 1B. Okey, 1B ni, okey, figure B1 show the schematic diagram of leveling work conducting between the term reduced level 50 meter and at point J. The distance between the term and point J is 150,464 meter. From the diagram in figure 1, identify and record the reading in the level form given. Jadi dia dah bagi gambar rajah macam ni. Dia bagi rajah macam ni, jadi kita kena masukkan dalam table lah. Dan dia suruh kira daripada data yang dia beri, jadi kita kena kira reduce level menggunakan kaedah height of collimation. Okey, lepas tu dia suruh kira semakan aritmetik dan dapatkan final reduce level. Jadi ini step dia mungkin sampai 4, 5 step. Jadi dalam soalan ni dia minta height of collimation. Jadi kita punya height kita adalah belajar dalam rise and fall saja. Jadi kita tukar soalan ni kepada rise and fall. Jadi kita kembali. Okay, jadi saya copy balik soalan ni masuk kepada dalam template. Okey, ini soalan dia.
Jadi dia suruh kira rise and fall, kira reduce level sampai final reduce level. Jadi dia mungkin ada berapa step kat sini. 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5 step, dan yang ke-6 ni dia tak suruh kira. Jadi tak payah kira. Okey, jom kita belajar. Okey, daripada gambar rajah ni lebih senang sebab kita tahu berapa siri. Berapa kali kita pindah alat? 1, 2, 3, 4. Dalam satu siri mesti ada back side, mesti ada foresight. Dari kiri bawa ke kanan sebab ini ABC, jadi kita mula daripada kiri bawa ke kanan. Dalam siri yang pertama kita mula dengan bacaan backside kita adalah pada datum dan kita tutup di D kat sini. D ni adalah change point. Sebab change point sebab kita ambil bacaan ni 2 kali. Untuk siri yang sebelum ni adalah bacaan foresight. Dan bacaan untuk siri yang seterusnya ni dia jadi backside. Ni foresight. Okey, ini adalah foresight untuk siri yang pertama. Ini bacaan backside untuk siri yang pertama. Untuk siri yang kedua, ini adalah bacaan backside untuk siri yang kedua. Dan kita tutup dengan bacaan foresight untuk siri yang kedua. Untuk siri yang ketiga, ini adalah change point sebab tu kita ambil 2 kali, adalah backside bagi siri yang ketiga. Dan ini adalah bacaan foresight untuk siri yang ketiga. Untuk siri yang keempat, ni adalah backside. Dan ni adalah foresight untuk siri yang keempat. Jadi untuk siri yang pertama ni, kita ada 3 intermediate card. 1, 2, 3. Ada 3 bacaan pandangan antara. Untuk siri kedua ada 1. Untuk siri ketiga pun ada 1. Dan siri keempat tiada intermediate side. Okey, jadi kita mula masukkan. Okey, change point cuma ada dekat D. Okey, dekat F. Change point mak kita ambil 2 kali. Dan H. Okey, jadi kita mula masukkan. Okey, bacaan yang pertama. Okey, bacaan pertama kita. Okey, kita mula dengan bacaan dekat sini. Okey, 2.554. Okey, kita mula dengan backside. Okey, lepas tu bacaan yang kedua dia adalah intermediate side. Kita tulis asas row yang berlainan. Panang. Di sini 0.927. Okey, ada 3 intermediate side. 83. Dan kita tutup dengan 1 foresight 3.8589. Jadi untuk memudahkan kamu, jadi saya colourkan dia. Ini adalah siri yang pertama. Okey, begitu juga kat sini saya dah tanda dah A, B, C. D ni adalah change point. Okey. Okey, untuk siri yang seterusnya, untuk siri yang kedua, kita mulakan dengan bacaan 1.305. 305. Dia adalah titik D, jadi dia adalah satu row. Satu row maknanya dalam satu row dia ada, kalau change point dia mesti ada satu backside dan satu foresight. Itu nama change point. CP ni adalah change point. Ni. Okey, dah ada satu bacaan antara ni 1.422. Dan dia tutup dengan foresight kita 1.571. Dengan titik F. F ni pun sama change point. Jadi saya colourkan. Ini nak memudahkan kamu. Okey, ni siri yang kedua dengan colour hijau. Okey, siri yang ketiga, change point mesti ada 2 bacaan, backside dan foresight. Foresight ni adalah untuk siri yang sebelum. Dan backside untuk siri yang seterusnya, itu siri yang ketiga lah. Okey, 3.250. Okey, kita ada 1 intermediate side dan 1 foresight.
1.46. Dekat titik H ni sama, dia adalah change point. Okey, siri yang ketiga saya kalakan dengan warna kuning. Dan siri keempat cuma ada satu backside 3.015 dan satu foresight 0.78. Okey, kita tutuplah. Okey, ini saya kalakan dengan warna dengan warna kelabu. Jadi daripada gambar rajah ni, dan saya dah tanda kat sini. Okey, datum dia bagi 50 dan nilai J ni 0.46 ni dia bagi dalam kenyataan tadi. Dalam ayat tadi. Okey. Jadi kita mula dengan siri yang pertama. Macam ni kita nak kira rise and fall. Okey, bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf semasa. Jadi rule yang pertama ni tak perlu diambil nilai rise and fall. Sebab kita dah tahu dah nilai kat sini memang 50. Dia dah bagi. Okay. Jadi bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf semasa. Andai kata dia berada dekat okey, andai kata dia positif, letak dekat rise. Kalau nilai dia dapat negatif, kita letak dekat fall. Okey, jadi bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf semasa. Kalau positif, letak dekat rise. Kalau negatif, letak dekat fall. Jadi bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf semasa. Sebelum tolak dengan semasa dalam satu siri dan nak tutup dia sebelum tolak dengan semasa. Okey, selesai untuk siri yang pertama. Sebelum dengan semasa ni maknanya kita dapatkan beza tinggi. Kalau macam ni kita dapat beza tinggi A dengan B. Apa beza tinggi kat sini? Ni adalah beza tinggi. Jadi 0.927 tolak 1.786 tolak dengan 0.910. Mungkin lagi tinggilah sebab nilai besar tolak yang kecil. Sebab tu dia tinggi. Kalau macam ni yang kecil tolak dengan yang besar. Jadi dia turun. Jadi kita tahu dia negatif. Kalau tengok daripada gambar rajah ni, insya-Allah bolehlah. Tapi bila dia bagi soalan dalam bentuk table macam ni, kamu kena kira macam yang atas tolak dengan yang bawah. Staf bacaan semasa, sebelum tolak dengan bacaan staf semasa. Okey, untuk siri seterusnya, kita gunakan backside ni tolak dengan intermediate side untuk dapatkan beza tinggi antara titik sebelum dengan titik selepas. Okey, begitu juga bacaan staf semasa sebelum tolak dengan bacaan staf semasa dapat beza tinggi dari row tersebut. Okey, bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf selepas. Okey, sebelum tolak dengan selepas. Sebelum tolak dengan selepas. Okey, jom kita kira mendapatkan value rise ataupun fall. Okey, sama dengan 2.554 tolak dengan bacaan staf semasa 1.786 dapat positif. Yang besar tolak kecil positif. Okey, bacaan staf sebelum 1.786 tolak dengan 0.927 dapat 0.589. Okey, bacaan staf sebelum 0.927 tolak dengan 0.983. Okey, bacaan staf sebelum baca salah je. Sebelum tolak dengan semasa. Okey. Sebelum 0.983 tolak dengan 3.589 dapat negatif. Okey. Untuk beza tinggi seterusnya, okey, bacaan staf sebelum 1.305 tolak dengan bacaan staf masa 1.422 dapat negatif 0.117. Okey, bacaan staf sebelum 1.442 tolak dengan bacaan staf masa 0.571 dapat positif.
Okay, bacaan staf sebelum 3.25 tolak dengan bacaan staf masa 1.925 dapat positif 1.325. Dan seterusnya 1.925 tolak dengan bacaan staf masa 0.462 dapat positif 1.463. Dan bacaan staf yang last sekali 3.015 tolak dengan 0.78. Positif 2.235. Memang nampak pun dia rendah-rendah makin tinggi. Okay. Jadi yang positif kita kekalkan di atas kolom positif. Yang negatif kita kena letak dekat kolom negatif. Okay. Okay. Okey. Jadi kita tahu naik dan turun. Ni naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik balik. Okey, kita dah settle dah. Peringkat pertama kira rise and fall. Lepas tu kita kena kira calculate reduce level. Okey. Reduce level yang pertama telah diberi 50. Jadi nak dapatkan reduce level untuk A. Reduce level adalah tinggi. Jadi base tinggi reduce level data sebab dia rise. Jadi kita kena tambahkan dapat reduce level A. Jauhnya. Sekejap eraser. Okay, dapat reduce level A. Okay, reduce level B, reduce level A campur dengan beza tinggi AB positif akan dapat reduce level B. Reduce level B tolak sebab dia fall, jadi kena tolak dengan 1.056 dapat reduce level C. Okay, nak dapat reduce level D, reduce level C tolak dengan 0.606 sebab dia fall. Dapat reduce level D. Nak dapat reduce level E adalah reduce level D tolak dengan sebab dia fall kena tolak. Beza tinggi DE dapat reduce level E. Reduce level F adalah reduce level E tambah sebab dia rise. Dapat reduce level F. Nak dapat reduce level G adalah reduce level F. Tambah sebab dia rise, tambah dapat reduce level G. Nak dapat reduce level H, reduce level G tambah sebab dia rise, dapat reduce level H. Nak dapat reduce level J, ada reduce level H tambah dengan rise sebab dia tambah, jadi dapat reduce level G. Okey, jom kita kira nilai dia. Okey, sama dengan 50 tambah dengan 0.768 dapat reduce level A. Nak dapat reduce level B, okay, gunakan reduce level A tambah dengan beza tinggi A dan B adalah positif, dapat 51627. Okay, nak dapat reduce level C, reduce level B adalah 51.627 tolak dengan negatif 1.056 dapat 50.571. Reduce level D adalah reduce level C tolak dengan 1.606. Okay, nak dapat reduce level E, gunakan reduce level D ditolakkan dengan 0.117.
Nak dapat reduce level F, reduce level E ditambahkan sebab rise. Jadi 48.848 campur dengan 0.581. 449,659. Nak dapatkan reduce level G, gunakan reduce level F. Kita tambahkan dengan 1.325. Nak dapatkan reduce level H, gunakan reduce level G ditambahkan dengan 1 point, beza tinggi antara G dan H adalah 1.463. Dan last sekali, nak dapatkan reduce level J, kita gunakan reduce level H, kita tambahkan dengan 2.235. Jadi saya semak sekejap boleh? 5478. Okey, betul jawapan. Okey. Jadi kita dah selesai. Okey, kita dah selesai peringkat kita yang pertama dah selesai, kedua dah selesai, yang ketiga. Okey, yang tiga saya ulangkan balik. Okey, kita perlu dapatkan jumlah backside, jumlah kolom backside dengan jumlah kolom foreside, dapatkan jumlah kolom rise, jumlah kolom fall, dan kita akan tolakkan lagi sekali first reduce level tolak dengan last reduce level. Kita dapatkan nilai kolom backside, foreside, rise and fall. Okay, kita gunakan. Okey, ni adalah jumlah untuk backside, foreside, rise and fall. Okey, berapakah beza antara backside dengan foreside? Jadi saya tulis kat sini. Okey, backside tolak dengan foreside. Berapa beza dia? 4.722. Okey, beza antara rise dengan fall. Okey, ini 4.722. Jadi calculation sini dah betul. Dan kita semak last sekali. First ini tolak dengan last ini. Jadi semua dapat 4.722, sini 4.722, sini 4.722. Jadi right, semua right. Betul lah. Okey, kita dah sampai step yang ketiga dan kita kena masuk step yang keempat. Sebab dalam soalan ni dia minta sampai final reduce level. Okey, macam mana kita nak tahu dia ada correction? Tengok nilai last ni. Okey, ni adalah reduce level G yang kita dapat dalam fieldwork. Ini sepatutnya kita dapat nilai banyak ni. Jadi, kita punya beza berapa? Kita dapatkan beza berapa baru kita bagikan sama rata kepada berapa siri yang ada. Okey, correction dia bermakna dekat sini cari nak dapat correction dia adalah 54.722 nilai yang kita dapat dalam fieldwork, kita kena tolak dengan 0.46. Jadi berapakah jumlah dia adalah ini. Okey, ini adalah ralat dia lah. Error dia. Jadi ini kita kena bahagi dengan berapa siri kat sini. Kita ada 4 siri. 4 series. Jadi kena bagi sama rata lah. Jadi kat sini, okey, berapa nilai dia? Ini kita bahagikan dengan 4. Maknanya setiap series akan dapat 1.066. Kita ada 4 siri.
1, 2, 3, 4. Setiap siri ni ada nilai dia. Jadi kat sini untuk siri pertama, kita akan dapat nilai pembetulan dia sampai sini. Okey, ni untuk siri yang kedua. Okey, ni adalah untuk siri yang ketiga punya pembetulan. Dan ni adalah untuk siri yang keempat untuk pembetulan. Jadi untuk siri yang pertama, setiap siri akan dapat 1.066. Jadi siri pertama akan dapat inilah darab dengan 1. Okey, untuk siri yang kedua, okey, darabkan dengan 2. Okey, untuk siri yang ketiga, dia akan dapat nilai darab dengan 2. Dan siri yang keempat patutnya dapat nilai yang samalah. Dapat nilai kumulatif error. Jadi ini adalah untuk yang berwarna, untuk siri yang keempat. Ini adalah untuk siri ketiga punya pembetulan. Ini adalah untuk siri yang kedua punya pembetulan. Dan ini adalah untuk siri yang pertama guna warna warna biru. Okey, jadi kita masukkanlah. Jadi ini okey, untuk siri pertama. Okey, untuk siri yang kedua. Okey, untuk siri yang ketiga. Dan ni adalah untuk siri yang keempat. Okey. Okey, macam mana kita nak tahu ini adalah negatif ataupun positif? Okey, ni sepatutnya kita dapat dalam fieldwork 54722. Sepatutnya nilai kat sini mesti 50.46. Jadi macam mana kita dapat 50.46 kat sini? Adakah nilai ni ditambah ataupun ditolak? Jadi 54.77722 ni kalau ditolak dapat 50, kalau ditambah jadi 58. Jadi ni semua kena tolak. Jadi kena tolak lah. Saya tulis macam ni. Boleh. Ni ditolak. Ni pun kena tolak. Okey, jadi semua nilai ni kita perlu ditolak lah. Sebab apa kita kena tolak? Sebab kita nak samakan balik ketinggian dia kepada dalam datum yang diberi daripada point G tadi. Jadi semua nilai correction ni perlu ditolak-tolak. Jadi kalau kita nak check dia, okey betul tak nilai ni, kita tolak dengan yang ni, dapat tak nilai? Saya salah, kena tambah. Dapat 50.460. Jadi nilai ni semua ditolak. Jadi samalah. Ni saya kopikan. Ini adalah final reduce level. Jadi cara nak buat dia. Okey. Okey, ni tolakkan dengan nilai sini. Ni tolak dengan sini, dapat sini. 51.627 tolak dengan 1.068 dapat nilai sini. Okey, ni ditolakkan dapat nilai sini 49.506 untuk final reduce level bagi C. Final level untuk D 48.965 tolak dengan 1.066. Okey, dapat nilai. Tolak, dapat nilai sama dengan. Ini tolak, dapat nilai sama dengan. Ini ditolak, dapat nilai sama dengan. Ditolak, dapat nilai sama dengan. Ini tolak, dapat nilai sama dengan. Okey. Barulah selesai untuk soalan 1B. Bahagian 2 soalan 1B. Okey, kita kembali balik kepada soalan. Tengok soalan seterusnya ada apa yang lebih mencabar. Okey, soalan 2. State 3 common mistake in leveling.
Dan soalan B, okay, explain 5 precaution why the labeling. Apa yang kita buat pengawasan semasa kita lakukan ukur aras supaya tiada sebarang pembaikan ataupun sebarang correction yang perlu kita buat. Sebab kita ada permissible error. Berapakah true error dengan permissible error itu kita kena check semasa melakukan praktikal. Andai kata tidak memenuhi syarat, jadi kita kena ulang kita punya fieldwork sampai memenuhi syarat. Okey. Jadi apa kesilapan yang biasa kita buat? Okey, ni. Okey, biasanya kesilapan pada reading bacaan staff. Bacaan staff yang paling reading. Lepas tu pastikan bubble in center. Okey, kita ada instrumen. Pastikan kita dah lakukan kalibrasi alat sebelum kita gunakan alat tersebut. Pastikan tighting dengan centerment of staff tu betul-betul tegak. Betul-betul menggunakan bubble supaya staff tu betul-betul tegak. Dan dia punya bubble tu memang terlalu sensitif. Jadi pengawasan yang perlu kita buat semasa kerja ukur untuk mengelakkan sebarang correction, jadi kita kena buat ayat pasif lah. Kalau reading staff ni kena betul-betul pandai baca reading, pastikan bubble tu betul-betul center, pastikan alat kita betul-betul dalam keadaan yang baik, pastikan staff kita betul-betul tegak dan tidak bergoyang-goyang semasa ada orang pegang. Dan pastikan kita punya alat dalam keadaan yang baik dan tak ada sebarang gangguan dalam kerja ukur aras kita. Okey, kita kembali balik kepada soalan. Okey, A dengan B dah jawab. Jadi kalau suruh terangkanlah ayat yang lebih panjang. Okey, 2C. Okey, 2C ni soalan dia menggunakan height of collimation. Jadi kita tukar method kepada rise and fall. Jadi kalau tengok soalan sini, kena pandai baca. BS ni adalah backside, IS ni adalah intermediate side dan FS ni adalah foresight. HOC ni adalah height of collimation, jadi kita tukar kepada rise and fall method. Dan RL ni adalah reduce level. Walaupun tidak diberi dalam soalan apa simbol yang diberi, jadi sepatutnya kita dah biasa tengok benda ni. Ini adalah backside, intermediate side, foresight, rise and fall and reduce level. Okey, jom kita kembali kepada kita punya template tadi. Kita jawab soalan pengiraan. Okey. Okey, ni soalan tadi. Okey, kita ada backside, intermediate side, and then kita ada HOC dan reduce level. Kita ada 1 benchmark, 2 change point, 3 change point dan 1 TBM. Kita tutup dengan 1 TBM. Jadi saya telah tulis balik dalam template ni menggunakan 3 titik puluhan lah. Okey. Jadi dia suruh kira sampai reduce level saja. Jadi yang ini kita tak payah kira lah. Okey, jom. Okey, seperti biasa saya ulang balik macam mana nak kira rise and fall. Ada berapa siri dalam fieldwork ni? Okey, kalau tengok kat sini, bilangan ada 4. Jadi mesti ada 4 siri. Jadi saya colourkan dia. Kita tengok, betul tak ada 4. Kita mula dengan 1 backside, mesti tutup dengan 1 foresight. Jadi yang tengah-tengah ni adalah intermediate side untuk siri yang pertama. Okey, untuk siri yang kedua, kita mula dengan 1 backside. Dan kita tutup dengan 1 foresight. Jadi tiada intermediate side bagi siri yang kedua. Okey, untuk siri yang ketiga, kita mula dengan 1 foresight backside dan kita tutup dengan 1 foresight. Dan tengah-tengah ni adalah intermediate side. Untuk siri yang keempat, kita buka dengan 1 backside dan kita tutup dengan 1 foresight. Jadi siri yang kedua dan ketiga ni tiada bacaan untuk intermediate side.
Betul yang tadi kita dah jawab tadi, berapa siri, ada 4 siri sebab kita tengok bilangan bacaan. Tapi bila dah saya dah color begini, jadi kamu tahu yang adalah siri pertama, yang warna hijau ni siri yang kedua, ini siri yang ketiga dan siri yang keempat. Mana change point? Change point mesti ada satu back side, satu forward side. Ini change point yang pertama, ini change point yang kedua, ini adalah change point yang ketiga. Okey. Jom kita mula kira, nak tentukan. Okey, seperti biasa saya cakap lagi sekali. Row yang pertama ni tiada sebarang rise and fall. Sebab biasanya benchmark telah diberi kat sini, katakan 15. Jadi benchmark kat sini 15. Jadi reduce level kat sini 15 lah. Okey, untuk nak dapatkan rise and fall, beza tinggi antara untuk row seterusnya, kita gunakan bacaan staf sebelum, tolak dengan bacaan staf semasa, akan dapat kalau positif letak dekat rise, kalau negatif letak dekat fall. Okey, bacaan staf sebelum, tolak dengan bacaan staf semasa, dapat rise untuk positif, fall untuk negatif. Bagi siri yang pertama ni kita selesai dengan intermediate side, tolak dengan bacaan fall side. Kalau positif letak dekat rise, kalau negatif letak dekat fall. Okey, untuk bacaan staf untuk bacaan beza tinggi seterusnya, bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf semasa, dapat beza tinggi. Bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf semasa, bagi row tersebut dapat beza tinggi. Bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf semasa, dapat beza tinggi. Dan bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf semasa, dapat beza tinggi antara dua poin ni. Kalau positif letak dekat rise, kalau negatif letak dekat fall. Jom kita kira untuk nilai dia. Okey, bacaan staf sebelum adalah 6.21, tolak dengan 4.92. Akan dapat positif 1.29. Okey, bacaan staf sebelum kita adalah 4.92, tolak dengan 6.12. Okey, dapat negatif. Nanti selepas ini baru saya pindahkan ke kolom sebelah. Kita mula kira saja dulu. Okey, bacaan staf sebelumnya adalah 6.12, tolak dengan 8.42, dapat negatif 2.3. Bacaan staf sebelum adalah 9.81, tolak dengan 6.63, dapat positif 3.18. Bacaan staf sebelum kita adalah 7.9, tolak dengan 8.26, dapat negatif 0.36. Bacaan staf kita adalah 8.26, tolak dengan bacaan staf semasa 9.71, dapat negatif 1.45. Dan bacaan staf sebelum kita adalah 10.21, tolak balik dengan 10.21, kosong lah. Sebab tiada perbezaan ketinggian antara dua titik tu. Mungkin dia adalah dalam permukaan yang rata. Jadi saya pindahkan nilai ini ke sebelah sebab dia berada di nilai negatif. Jadi kalau yang positif tu maknanya menaik, kalau negatif tu maknanya beza tinggi dia adalah turun. Okey, jadi kita mula kira reduce level. Reduce level, okey, kalau sini 15, kalau positif kita tambahkan. Okey, dapat reduce level. Okey, kalau negatif kita tolakkan, dapat reduce level. Kalau negatif kita tolakkan, dapat reduce level. Kalau positif kita kena tambahkan, dapat reduce level bagi change point seterusnya. Okey, kalau negatif kita tolakkan, dapat reduce level bagi level tersebut. Okey, tolak lagi.
Dan last sekali, sebab kosong kita salin baliklah nilainya. Okey, kita mula kira dia punya nilai untuk reduce level. Okey, nilai reduce level sebelum kita tambahkan sebab dia berada di kolom rise. 15 campur dengan 1.29 akan dapat 16.29. Okey, nak dapatkan reduce level. Okey, reduce level sebelum tolak dengan 1.2 sebab berada di dalam kolom fall. Jadi kita tolakkan dapat 15.09. Okey, sama dengan reduce level sebelum kita tolakkan dengan 2.3 dapat 12.79. Okey, reduce level sebelum tambahkan sebab dia berada dalam kolom fall, jadi kita tambah dengan 3.18 akan dapat 15.97. 15.97 tolakkan dengan 0.36 sebab berada dalam kolom fall akan dapat 15.61. Dan reduce level seterusnya 15.61 tolak dengan 1.45 sebab berada dalam kolom fall dapat 14.66 dan 14.16 tolak dengan tak ada beza tinggi, tolak dengan kosong dapat balik 14.16. Okay. 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 Okay, kita dah settle peringkat pertama, kira rise and fall. Kita dah buat reduce level. Okay, kita nak buat arithmetic checking pula. Arithmetic checking, okay, kita kira jumlah backside, jumlah kolom foreside, jumlah kolom rise, jumlah kolom fall dan kira beza tinggi, beza nilai antara first reduce level dengan last reduce level. Okay, jom kita mula. Nak dapatkan auto sum untuk kolom backside, foreside, rise and fall. Jadi saya dah dapatkan total sum untuk backside, total sum untuk foreside, total sum untuk rise, total sum untuk fall. Okay, jom kita kira beza antara backside dengan foreside. Okay, backside kita adalah 3.13 tolak dengan 34.97 dapat berapa? 0.84. Okey, lepas tu kita kira pula beza kolom rise dengan fall. Sama dengan ni. Okey, 0.84. Jadi kita punya pengiraan dah betul lah. Dan last kali first reduce level tolak last reduce level mesti dapat 0.84. Kalau tak dapat mesti ada something wrong. Okey, ini first reduce level tolak dengan last reduce level. Okey, jadi kat sini selesai. Kita tengok kepada value saja, tidak mengambil kira positif ataupun negatif. Okey, dah selesai. Jadi bagi soalan ni, dia suruh kira sampai reduce level saja. Jadi tiada sebarang correction, tiada sebarang final reduce level sebab TBM2 ni pun tidak diberi nilai. Jadi step kita berhenti pada 3 saja. Okey, selesai. Bagi soalan 2. Kita kembali balik kepada soalan. Okey, ini soalan kita. Kita dah berada ke soalan 2, A, B, C dah jawab. Okey, pergi kepada soalan 3. Okey, soalan 3 adalah theodolite. Okey, list 3 type of theodolite in table
Okey, kita ada 3 jenis teodolite. Teodolite vernier, okey, kita ada teodolite optik dan teodolite elektronik. Sebab dia suruh senaraikan saja. Okey, yang kedua, explain the following term below the illustration. Jadi open traverse dengan close traverse. Jadi kamu kena terangkan istilah-istilah ni menggunakan gambar rajah. Apa yang kita namakan sebagai open traverse, apa yang kita katakan sebagai close traverse. Okey, soalan C. Okey, dia suruh kira latik dipat bagi kerja ukur yang diberilah. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini tak termasuk dalam silibus DCA. Jadi semua data ni saya dah bagi kat kamu untuk praktikal. Okey, ini pun tidak, sebab ini adalah latik dipat punya pengiraan. Kita masuk soalan 4. Okey, soalan 4 ni, okey, dia bagi gambar rajah elektronik teodolite. Dia suruh kamu labelkan. Label setiap ciri. Kita ada T1, T2, T3, 4, 5 dan 6. Jadi kamu, ini teodolite yang dia beri. Jadi kamu kena tahu, kena labelkan. Dalam soalan ni dia minta labelkan saja tanpa ada apa-apa fungsi. Jadi kamu just label T1 sampai T6. T1 ni target pembidik ataupun target site. Okey, ini adalah vertical screw. Ini adalah screen. Ini adalah horizontal screw. Ini adalah optical plummet. Ini adalah battery. Okey, jom kita tengok sekejap. Okey. Okey. Jadi ini target steel site. Ini adalah pembidik. Pembidik ni tu yang kita nak target secara mata kasar je kita punya prism tu dekat mana. Kita punya target bucu bangunan tu di mana. Okey, tadi penati 6 ni adalah battery case. Okey, ni handle tempat kita pegang. Ni teleskop. Okey, ni adalah vertical clamp screw. Ini adalah untuk bulatan, untuk bearing vertical, bearing pugak. Kita nak tentukan kita punya teropong 90 darjah ke 0 darjah ke 90 darjah ke 180 darjah ke 270 darjah. Okey, ini adalah vertical screw lah. Okey, ini adalah screen display. Ini adalah horizontal clamp screw, adalah untuk bearing mendata. Bearing mendata ni biasanya kita rujuk kepada kompas lah, bearing kita. Kita nak tahu kedudukan bangunan kita di mana. Kita gunakan horizontal screw supaya kita boleh target betul-betul kedudukan kita punya batu sepadan tu di mana. Kita gunakan horizontal clamp screw. Ini adalah slow motion screw. Ini adalah mata kasar lah. Dia mata yang lebih tepat. Ini ada bubble. Bubble ada 2. Ini ada bubble kat sini 1 berbentuk bulat. Ini ada bubble dalam bentuk mendata, bentuk memanjang. Ni adalah leveling screw. Ini adalah teribak. Okey, leveling screw sebab kita nak tu kita punya alat betul-betul leveling. Ufuk di atas permukaan tanah. Okey, ni ada optical plummet. Tujuan kita nak betul-betul kita punya kompas. Dia ada satu pemancar kat sini. Ada mata. Kita tengok mata kita kat sini dan kita akan nampak dekat mana kita punya piket. Okey, bubble. Ni bateri. Ini target. Okey. Okey, settle bagi label. Okey, temporary macam tadi. Dah ditanya sebelum ni macam mana nak buat temporary adjustment. Jadi kena terangkan langkah lah. Macam mana langkah pertama untuk fokus, lepas tu leveling. Dan seterusnya soalan 4C ni adalah pengiraan latik lipat. Yang seperti kita buat, kita ada bearing, kita ada distance. Dan saya kirakan kamu latik lipat koordinat, berapakah misclose dia, berapakah keluasan traverse dia. Daripada situ jadi kita dapat kelaskan kita punya traverse ni kelas yang keberapa, adakah dia memenuhi syarat. Okey, tamat dah sampai hari ni. Jadi kita punya soalan telah tamat.
Jadi kita berhenti sampai sini saja untuk kali ni. Dan kita jumpa lagi untuk sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Selamat berjaya. Jaga diri.